boleh ada satu perasaan yang sama. Hang sayang aku, aku sayang hang. Macam mana boleh ada? Allah kata kebesaran Allah. Patut-patut laki-laki tengok laki-laki lah dia sayang. Pasal we are the same. Perempuan sayang perempuan. Orang kata kaum Hawa dengan kaum Adam. Atau ni kaum Hawa, ni kaum Adam. Tak ada kaum Hawa. Allah panggil kullu bani Adam. Hampa semua mai daripada tu Adam. Jadi tak payah cipta kaum Hawa. Nama Hawa tak apa, kaum Hawa tak ada. Disebut juga kaum Hawa baru nampak terus dah. Kita daripada mana? Kita daripada Adam. Quran kata ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Wahai bani Adam, jangan kamu sembah syaitan. Ikhwatul iman, Allah kata wa min ayatihi, tanda kebesaran Allah. Dua orang yang tak sama kejadian, tak sama dia punya fisik dia, tapi Allah bagi perasaan mereka sama. Litaskunu ilaiha, Allah akan bagi kecenderungan hati. Allah campak rahmah, Allah campak kasih sayang. Demi Allah ya kawan. Ayat ini kita jadikan dalil apa dia? Dalil kepada hukum pernikahan. Mana-mana laki-laki dia berkenan kat satu perempuan, dia nak pada perempuan tu, agama kata dia akan capai kebahagiaan hidup perempuan tu dengan kahwin. Kalau ada orang yang bagi tahu pada kita kami bahagia, tapi sampailah tak kahwin lagi, kita kata demi Allah dia tak akan bahagia. Tengok kami Langkawi pergi sekali, tengok kami selama 3 tahun kami duduk sekali tak pernah berkelahi, kita kata tak, kamu tak akan bahagia. Jauh dalam hati perut dan pemikiran dia Allah bagi satu balak gundah gulana. Tengok mereka tu duduk berkelahi, baru dapat anak 3 berkelahi ke depan ke debu, nampak macam nak bercerai, sampailah tak cerai. Tengok-tengok beranak seorang pula lah. Ikhwan, berkelahi sakan ikhwan. Kita kata demi Allah mereka bahagia. Kenapa? Lah berkelahi lagu tu bahagia lagu mana? Demi Allah ya ikhwan, jauh dalam lubuk hati kehidupan mereka Allah campak satu benda yang Allah janji kehidupan mereka. Pasal itu mukmin ada kehidupan dia ikhwan. Design hidup ada pada mukmin. Mukmin ada ikhwan cara hidup dia. Allah uji mukmin dengan sakit, Allah uji mukmin dengan tak ada duit, Allah uji mukmin dengan macam-macam. Mukmin kata raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadir rasula. Jauh dalam hati dia, hati yang paling dalamnya orang tak nampak. Di atas ucapan ini Allah campak kehidupan yang tenang dan damai dekat dia ikhwan. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami pasti bagi pada dia hidup yang bahagia. Ya bahagialah kita ikhwan. Itu cara kita faham hidup kita ikhwan. Tak ada duit, memang tak ada duit ikhwan. Tak ada duit. Kalau orang tak supply tiket, tak main lah kita. Hari tu terlepas kapal terbang, dia suruh beli. Nak beli apa? Tidur airport lah. Ini cara hidup kita ya kawan. Cara hidup kita. Satu hari Imam Ahmad kan dipukul oleh Mu'tazilah. Imam Ahmad pukul, orang tua kena pukul, sakit badan. Imam Ahmad boleh baca Quran. La yusibana illa ma kataballahu lana. Tak menimpa apa yang jadi pada aku melainkan apa yang telah disurat oleh Allah. Dahsyat ikhwan. Cara dia bahagia, cara dia faham bahagia. Allah Akbar. Kita tengok satu orang tu senang, kita rasa dia bahagia. Kalau dia tidak mukmin pada Allah, antum demi Allah akan nampak Allah tunjuk tak bahagia dia kat mana. Cara kita ni ikhwan, kita mukmin pada Allah. Orang tengok orang kata macam lipas gudung, duk tak sengap. Tapi dalam ujung hidup kita ni ada benda Allah akan zahirkan kebahagiaan pada hidup manusia. Semuanya daripada Allah ikhwan. Pasal itu kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya ikhwatul iman, bahagia. Saya katakan kepada satu budak remaja yang pakai jilbab, dia ambil keputusan, dia remaja, budak segak, dia ambil remaja nak pakai
niqab kan, nak pakai apa, burdah. Pening lah bapak dia. Bapak dia bukan pening apa, hang pakai lagu tu, apa orang kata kat mak hang tak pakai apa. Jadi mak tu duk fikir apalah aku nak kena jawab dengan orang, pasal mak tak pakai. Dia datang, bapak dia datang bawa ke rumah saya minta nasihat. Itu Ustaz, apa saya nak buat? Ustaz, boleh tak pergi cari hadis-hadis nasihat dia sikit? Dia suruh kita pergi cari hadis nasihat. Kepala otak dia. Saya katakan ikhwan, apabila manusia itu duduk di atas jalan agama dan dia telah membuat satu keputusan, inilah jalan Tuhanku, siapa tak boleh halang dia ikhwan? Siapa tak boleh halang dia? Kerana bila dia buat keputusan di atas nama dia iman kepada Allah ikhwan, dunia menjadi lemah, agama adalah kuat. Quran, hadis menyatakan apa? Quran menyatakan wa'tasimu bihablillahi jami'a, peganglah kamu dengan tali Allah sekuatnya. Nabi menyatakan inna hadzal Quran hablullahil matin, sesungguhnya Quran ini bila kamu pegang, dia bagi satu kekuatan yang kuat pada kamu. Satu budak muda umur belasan tahun ambil keputusan nak pakai niqab, nak tutup. Saya kata kat dia keputusan yang baik, teruskan. Mak dia duk tengok saya nganga. Dia kata nganga apa kak, kalau kak boleh pakai pun lagi baik. Dia tunduk, dia tak kata apa. Tak mau pakai, kita tak boleh paksa. Tak boleh paksa. Dia tak masuk dalam benda wajib. Tapi bila orang dia nak pakai, dia pegang di atas nama dia nak wara, dia nak saleh, dia nak beribadat kepada Allah, jangan halang dia ikhwan. Agama ni, kelajuan agama tu supaya Concorde kalah. Atau pernah tengok kapal Concorde? Tak bisa tengok lah. Memang tak pernah tengok televisyen lah ni. Alhamdulillah. Semua muka tu tunjuk baca Quran, baca hadis. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ni semua tengok ayat muka, iPad tak ada, apa semua tak ada ni. Concorde turun di Singapura ya kawan. Johor bergerak. Kapal Concorde. Lah dulu ada satu syarikat nama syarikat Concorde. Lah tak ada arah di mana macam tu lah. Agama lebih kuat daripada itu ikhwan. Kuat ikhwan. Manusia hang letaklah bukit yang pejai. Hang letaklah bukit yang pejai. Apa Quran kata? Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabal la ra'aitahu khashi'an. Kalau Quran itu turun di atas bukit yang pejai, hancur bukit itu. Bukit ikhwan. Ya ikhwan, demikianlah agama ni Allah campak dalam hati manusia. Total, siapa tak boleh halang. Kufur sebenarnya dia tak kuat, maksiat sebenarnya tak kuat. Kenapa kita nampak macam kuat? Kerana kita tidak ada kuat dalam agama. Pasal kita tak kuat, pasal tu kita nampak dia kuat. Pasal kitanya lemah. Quran menyatakan wa kana syaitanu inna kaida syaitan kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya dan helah syaitan adalah lemah. Tapi sampai hari ni kita rasa tipu daya dia kuat. Pasal apa ikhwan? Pasal kita lemah. Cara kita berpegang, cara kita bersemangat, cara kita melaksanakan, cara kita tunjuk kita punya sacrifice kepada agama korang ikhwan. Karena itu ikhwatul iman, Allah turun, dia kata di sini Allah turunkan Alkitab kepada Rasul sebagai rahmah, sebagai hidayah, sebagai rahmah, sebagai hidayah, supaya manusia capai bahagia dunia sampai akhirat. Supaya manusia capai bahagia dunia sampai akhirat. Allah Ta'ala menyebut dalam ayat dia, amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Ayat ni orang buat tahlil selalu pakai. Sayang kalau dia tengok makna, memang dia berhenti tahlil 24 jam. Dia baca ayat ni, dia buat tahlil. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Rasul yakni Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, yakni Al-Quran daripada Rabbnya, penciptanya.
Wal mu'minun, demikian pula orang-orang yang beriman. Kullun amana billahi, semua mereka beriman pada Allah. Wa malaikatihi, mereka beriman pada malaikat-malaikatnya. Wa kutubihi, kepada kitab-kitabnya. Wa rusulihi, dan kepada rasul-rasulnya. Ini hubungan mukmin dengan kitab yang Allah Ta'ala turunkan. Kita umat akhir zaman, kita kena percaya Taurat pernah diturunkan kepada Musa, Injil pernah diturunkan kepada Isa, Zabur pernah diturunkan kepada Daud, Suhuf pernah diturunkan kepada Ibrahim dan Musa. Kita kena percaya benda itu. Tetapi era ini, pusingan ini adalah pusingan Al-Quran. Kitab-kitab itu kita kena imani, yang turun kepada Nabi dulu. Tak boleh kita kritik, tak boleh kita hina. Kita tak boleh kata Isa untuk orang Kristian, tak boleh. Isa adalah Nabi mewakili semua. Isa adalah Rasulullah. Isa tak pernah salah, Isa tak pernah apa. Pasal itu bila Nabi hantar sahabat Nabi yang diketuai oleh Ja'far bin Abu Talib masuk ke negeri Najasyi, lepas tu tentera kafirin musyrikin hantar juga wakil-wakil dia, terdiri daripada Amr bin Al-As, masa tu tak Islam lagi. Berlakulah dialog di antara Najasyi dengan wakil Mekah musyrikin dengan para sahabat Nabi. Kata wakil musyrikin Mekah, inilah kaum yang mereka, kau tanyalah kepada mereka apa pandangan mereka tentang Maryam. Kau tanyalah kepada mereka, nescaya kau akan dapati jawapan mereka menghina Maryam. Najasyi beralih muka kepada Ja'far bin Abi Talib bertanya tentang Maryam. Maka Ja'far bin Abi Talib membaca ayat daripada Al-Quran, bagaimana Allah bercerita tentang keadaan Maryam. Najasyi bertanya kepada Abu Talib, bertanya kepada Ja'far bin Abi Talib, bagaimana kamu tahu benda ni semua? Kata dia, daripada Nabi yang diutuskan pada kami. Najasyi kata apa? Apa yang kamu bercakap tentang Maryam sama dengan apa yang kami baca dalam Injil. Kalaulah tidak kerana kerajaan yang besar ini, aku ikut hampa balik ke Mekah dan aku sanggup menjadi orang yang khidmat untuk Muhammad, cuci kaki dia ketika dia berwuduk, kerana dia membawa agama yang besar. Pasal itu ikhwan, Quran melarang kita menghina agama-agama silam. Nanti mereka akan mencipta idea menghina agama kita. Kita berhujah dengan mereka di atas apa yang Quran cerita tentang mereka. Kita kata tentang Kristian, kita kata tentang Isa, kita kata tentang Maryam, kadar kita kata tu apa yang Quran cerita. Baki kita tak boleh bercerita ikhwan, sebab dia agama silam. Kita bercerita berpandukan Quran, bukan berpandukan Bible. Bible itu panduan dia, ada hak ada batil. Kita bercerita di atas lembaran Al-Quran. Apa pandangan Quran tentang Isa? Isa adalah anak kepada Maryam. Maryam adalah perempuan yang suci. Dia bukan Tuhan, dia wanita. Ya Allah memilih dia melahirkan Isa dalam keadaan yang sangat ajaib, sangat pelik. Allah memilih dan Allah mahu benda tu jadi. Dan kita mengakui babak-babak episod yang besar ini telah berlaku. Telah berlaku episod yang besar. Ada persamaan kita dengan mereka. Tetapi era ini bukan era Injil, bukan era Taurat, tetapi era kepada umat Muhammad, Al-Quran. Maka siapa-siapa yang beriman dengan Isa, yang beriman dengan Musa, dia tidak menerima Al-Quran, maka dia ditolak keimanan dia. Dalam hadis Bukhari, Nabi hantar surat kepada Hercules. Nabi katakan, kalau kamu beriman pada aku, Allah beri kepada kamu 2 pahala. Satu pahala kerana kamu beriman dengan Isa, pahala yang kedua kerana kamu beriman dengan Al-Quran. Yu'tika ajra marratain. Allah beri pahala 2, aslim taslam. Masuklah Islam, kamu akan selamat. Itu cara kita ikhwan. Kena sebut sesuatu yang baik tentang Nabi Isa alaihi salam. Kita kata yang kena salib itu bukan Isa. Ini pandangan kita ikhwan. Jangan takut bercerita kepada anak kita. Bagi tahu pada anak kita yang kena salib itu bukan Isa. Bal rafa'ahu Allahu ilaik. Isa diangkat naik di sisi Allah dan dia akan turun menjelang hari kiamat. Dia disimpan di sisi Allah. Dia dah ada. Allah pelihara dia. Habis yang kena salib di palang tu, kita kata orang lain. Ini kerja mereka. Kena beri penjelasan kepada anak-anak kita ikhwan.
Kita menerima agama tauhid, mereka berada di atas agama syirik, tapi kita menerima kitab-kitab yang Allah Ta'ala turunkan, ikhwan. Jangan menghina Taurat, jangan menghina Injil, jangan menghina kitab-kitab silam, kerana itu termasuk dalam bahagian beriman dengan kitab yang diturunkan oleh Allah. Ikhwan, kita beriman dengan Al-Quran sebagai kitab, bukan kitab yang kita duk baca ni. Kita cakap-cakap dengan dia, dia kata aku pun ada kitab. Kitab tu tak rimam, tak apa. Al-Quran. Kita kata, tuan baca buku apa? Saya tak baca buku, saya baca kitab. Rumah saya tak ada buku. Ustaz Mai, rumah saya satu buku tak ada. Rumah saya ada kitab. Ni siapa dia, ikhwan? Ni nama dia orang tak tahu bahasa, tak erti bahasa punya orang. Umar dia, Ustaz nak baca kitab apa? Kita kata, saya ingat anak nak baca buku kecil ni lah. Dia sengak, tak kata apa. Dia turun balik naik kereta, sembang dengan bini dia. Orang panggil dia baca kitab, dia baca buku pula. Dekat dia ni buku bukan kitab. Nanti dia pergi Tanah Arab, dia tak jumpa buku, dia jumpa semua kitab. Tanah Arab tak ada buku, Tanah Arab semua ada kitab. Besar ni pun Tanah Arab panggil kitab, Kutaibah, Makalah, semua dia panggil. Tapi mai di Malaysia tak ada kitab, semua ada buku pula. Kita beriman dengan kitab yang diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala, ikhwan. Ikhwan, mengimani bahawa kitab tersebut benar daripada sisi Allah. Pasal itu, ikhwatul iman, apa masalah kita? Apa masalah kita, ikhwan? Masalah kitanya ialah zalikal kitabu la raiba fih, tak boleh ragu. Setiap penjelasan Allah dalam Quran tak boleh ragu. Apa cerita, apa hukum, apa bicara, tak boleh ragu. Apa ayat kita lalui, ayat puasa, ayat hukum, ayat cerita, ayat berkenaan dengan mukjizat, i'tibar, kisah, semuanya kita masuk dengan kaedah la raiba fih, tak ada ragu. Apa yang Allah cerita dalam Quran adalah benar. Sejarah Bani Israel, kita kata la raiba fi, tak ada ragu. Allah cerita ayat hukum, kita kata la raiba fi. Allah cerita ayat zakat, kita kata la raiba fi. Allah cerita ayat pesaka, kita kata la raiba fi. Allah cerita ayat wasiat, ayat puasa, ayat hudud, ayat qisas, kita kata la raiba fi. Tak ada masalah mukmin dengan Alkitab. Allah cerita ayat tutup aurat, la raiba fi. Ayat apa datang dalam Al-Quran, dan hadis-hadis apa yang datang secara sahih, kita kata la raiba fih. Kenapa? Di ujung tu Allah kata hudal lil muttaqin, dia bimbing kamu ke jalan yang sangat benar. Mengimani nama-nama kitab yang telah kita ketahui, seperti Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi wassalatu wassalam. Membenarkan berita-berita yang sahih seperti berita dalam Al-Quran, berita daripada kitab-kitab terdahulu yang belum diselewengkan. Apa yang Injil cakap, kita kena percaya. Apa yang Taurat cakap, kita kena percaya. Yang tidak diselewengkan. Adapun apa yang Bible cakap, mungkin boleh percaya, mungkin boleh tak percaya lah. Tengoklah sejauh mana sama keterangan dia itu dengan Al-Quran dan sunnah-sunnah yang sahih. Mengamalkan hukum-hukum yang belum dihapuskan darinya, serta redha dan tunduk kepadanya, baik kita memahami hikmahnya ataupun tidak memahami. Seluruh kitab terdahulu telah dimansuhkan, dihapuskan dengan Al-Quran. Ini cara kita menerima Al-Quran. Tak ada bicara apa. Hari itu dalam surat khabar kita, kalau orang Kelantan kata bergeger pasal hudud. Kita orang mukmin, ikhwan, kita tanya hudud ni mai kok mana. Kalau orang kata mai daripada metro, kita boleh syakwa sangka. Kata hudud ni mai daripada mana? Malaysia nak laksana hukum hudud. Kita tanya hukum tu mai dari mana? Orang kata daripada Al-Quran. Kita jawab pada dia, la raiba fi, kami tak ragu. Buatlah. Orang tak fahamkan orang. Orang tak boleh terima, usahakan sampai orang terima. Tak ada masalah apa. Tak ada. Kalau satu orang nak kata saya tak setuju, ini orang yang pelik. Pasal Quran kata la raiba fi hudal lil muttaqin,
Jangan ragu, dan dia akan bimbing kamu ke jalan yang benar, ke jalan orang bertakwa. Tak ada apa, ikhwan. Allah suruh kita sembahyang, Quran juga suruh sembahyang. Cukup waktu kita sembahyang. Tak tahu sembahyang macam mana? Belajar. Apa masalah dia? Hari ni apa masalah nak belajar? Tak ada masalah apa. Kita boleh duduk di sini lah, kalau kita nak duduk. Ni, 2 kamera duk ada, live. Duduk di rumah. Duduk di rumah tengok. Sama juga. Sama juga. Boleh, cuma tak boleh soal jawab lah. Duduk sini boleh soal jawab. Duduk di rumah pun boleh juga. Tai ujung jari, soalan keluar perut kata. Tanya saya nak tanya apa? Tanya perut. Macam kuliah-kuliah kita buat, sahabat kata, Ustaz, ada soalan daripada penonton yang tak ada depan tapi ada di udara. Cuk, tanya soalan. Tanya berdebu. Mana satu tak tanya. Ikhwan, apa masalah dia? Kita boleh keluar televisyen GST. Siapa faham GST? Just contoh. GST tak boleh faham. Saya orang kampung tak boleh faham. Saya boleh faham apa? Mampu dah aku GST. Apa dia? Ni harga nak melambung naik. Semua nak kena bayang. Tapi antum tengok peranan media, peranan televisyen, iklan GST. Menteri-menteri cakap GST. Semua bagi tahu GST. Now 90% faham dah apa GST. Ada bimbang? Tak ada bimbang? Seronok lagi. Hore, GST mai. Seronok. Kalau GST awak boleh terang kepada orang, pasal apa hukum Allah awak tak boleh terang pada orang? Awak ada dana, you have fun, you government. Jangan bimbang, jangan duka cita. You ada ulama, you ada scholar, apa? Lupa orang. Jalan dia hilang dah. Kena minum omega pula. Awak ada macam-macam. Awak ada TV, ada media prima, awak ada tu, awak ada surat khabar, awak ada semua. Move ke depan dan bagi tahu pada rakyat apa itu hudud. Tak ada masalah apa, buat nah. Cukup 5 tahun akan datang, satu hukum dilaksanakan. 5 tahun akan datang pula, satu hukum dilaksanakan. 20 tahun ada 4 hukum dilaksanakan. Much better from nothing. Kenapa ikhwan sikap tu berlapang dada kita? Zalikal kitabu la raiba fi. Ini tentera Amerika datang ke Kuala Terengganu. Contoh kan, dia bukan main makan kenduri. Ikhwan, saya katakan bahawa kita hari-hari kadang-kadang musim visit to Malaysia ni, kita jumpa macam-macam pelancong. England lah, London lah, Paris lah. Kadang datang apa bangsa kita nak kata pun tak tahu. Cakap macam itik dengan ayam. Kita apa kita kata? Sir, welcome. Dia tanya kita tak mana jalan-jalan ni, kita boleh tunjuk. Ada kita musuh dengan dia? Tak ada musuh. Dia mai keluarga dia nak makan angin, kita tak ada musuh. Tapi kalau mai dengan bala tentera ni nak makan angin ke? Nak makan kenduri rumah siapa ni? Tak ada jalan baik sangka, kena buruk sangka. Dia main bercuti, baik sangka. Dia main dengan family, baik sangka. Dia main makan kenduri, baik sangka. Tapi dia main dengan tentera, tak boleh baik sangka. Pun demikian, arena media massa boleh memberi penjelasan dan rakyat boleh hilang buruk sangka. Pasal apa hudud tak boleh terang sampai orang hilang buruk sangka? Boleh faham saya nak abang apa? Tak ada masalah dengan hukum Allah, ikhwan. Tak ada masalah. Yang bermasalah hanya manusia. Manusia bermasalah. Orang bawah tak boleh faham. Kita boleh faham. Ada radio, ada klasik, apa? National Classic. Beroperasi sampai tengah malam 24 jam dengar lagu-lagu, mengambil memori. Oh, dengar seronok. Klasik 24 jam. Klasik tu boleh selip pasal hudud. Orang tua-tua yang tak tengok apa Era FM, yang tak dengar Hot FM, THR, Time Highway Radio, dia boleh dengar klasik. Satu ustaz tua-tua menyelit masuk cara klasik. Syahdan bermula hukum hudud, cara lama, cara klasik. Orang klasik boleh dengar, oh, ni hudud berhenti sat.
kenangan di zaman silam keluar Brung El Ramli, keluar lagu-lagu klasik. Satu je soalan, nak buat ke tak mau buat? Itu saja. Kita tidak ada masalah dengan hukum Allah Ta'ala, ikhwan. Langsung tidak ada masalah. Oleh kerana itu, tidak dibenarkan mengerjakan hukum apapun dari kitab-kitab terdahulu kecuali yang benar dan ditetapkan oleh Al-Quran. Kita tak boleh ikut apa-apa hukuman, melainkan kita kena ikut hukuman Al-Quran. Antum bayang noh, tengok Taurat Allah buat turun, Injil Allah buat turun, pun tak boleh ikut, kena ikut Al-Quran. Taurat Allah buat turun, Injil Allah buat turun, tapi dia ada masa kegunaan dah, expired dia. Itu Allah buat turun. Apatah lagi kita tinggal kitabnya Allah buat turun, kita pergi ikut kitabnya orang putih buat. Kitabnya Allah buat turun pun ada dia punya tarikh tamat dia. Tambah kitab manusia buat berlawanan dengan kitab Allah. Ini sangat-sangat mencabar akidah. Mencabar akidah. Lepas tu pula undang-undang manusia buat ni pula boleh mengalahkan undang-undang Allah. Oh, dahsyat, ikhwan. Ini yang patut kita ragukan. Inilah nama dia suatu perjuangan merubah tradisi, merubah undang-undang, merubah peraturan hidup daripada yang dikutuk oleh agama kepada yang diradai oleh agama. Perjuangan bijak pandai, ikhwan. Perjuangan orang pintar, perjuangan orang yang beriman kepada Allah, merubah. Dalam juzuk-juzuk hidup kita ini ada benda yang patut kita ubah. Kena berjuang, ikhwan, perubahan itu. Ya, kena berjuang. Ini nama dia reformasi. Just pinjam bahasa saja. Reform mean what? I ask you, please answer me. Reform mean perbaiki. Ada betul? Islah. Orang Arab panggil islah. Reform bermakna apa dia? Islah. Mengubah apa yang bercanggah dengan hukum Allah. Ya. Di mana ada percanggahan, ubah. Kita berhenti lampu merah. Lampu merah berhenti, lampu hijau jalan, lampu kuning hati-hati. Ada tak bercanggah dengan Quran? Quran tak ada mention apa-apa pasal warna. Kalau lah mai satu masa, lagi 5 tahun akan datang mai satu masa. Pasal apa? Hijau kena berhenti, hormat, merah jalan. Boleh tak kita ikut? Boleh, why not? Apa ada pada warna? Tak ada. Apa yang tidak bercanggah dengan hukum Allah, kita boleh benarkan. Tapi apa yang bercanggah? Satu hukum dicipta dan hukum itu boleh menolak ketentuan hukum Allah. Ini kita tak boleh menerima. Mukmin kena meragui benda itu. Mukmin hanya tidak ragu dengan kitab Allah, Al-Quran. Ini satu perjuangan yang tak akan selesai, ikhwan. Selagi ada iman, kita akan berjumpa dengan benda ini, ikhwan, dan kita akan melakukan, beri penjelasan kepada umat perubahan. Harap anak-anak kita, ikhwan, yang hari ini kita duk ajak mai kuliah sunnah kecil-kecilan, esok mereka besar, mereka boleh ubah satu benda yang kita tak boleh ubah. Harapan lah. Kalau kita boleh ubah lagi bagus. Tapi harap masa depan anak-anak kita, antum bawa anak-anak antum kecil-kecil pergi mengaji, bagi tahu kat dia kita nak pergi mengaji sunnah. Antum pernah dengar cerita orang bagi tahu Luqmanul Hakim dengan anak dia dengan kalde? Ada biasa dengar? Tak biasa ana? Biasa ana? Habis dia dengar pasal apa? Depa kata Luqmanul Hakim satu hari keluar dengan anak dia bawa kalde. Dia kata ke anak dia, nak, ayah hari ni ayah nak tunjuk pada kamu apa makna dunia. Kalde kan? Luqman bagi anak dia naik, dia seret. Jalan satu marhalah. Orang kata, lah, awak tak naik sekali. Kalde tu besar, rabatlah dua-dua. Dia pun rabat dengan anak dia. Rabat. Jalan satu marhalah, jumpa RNR yang kedua. Dia pun kata, lah tu dia pun kata, kalde kecil naik sampai dua-dua mampu kalde tu. Dia kata, nak, inilah dunia. Tak apa nak kita turun. Tadi hang naik, lepas tu kita naik dua-dua, lah ni ayah naik hang tarik pula nak.
Jumpa RNR yang ketiga. Dia kata tu dia bapak besar saja, otak ada, akal tak ada. Dia besar naik, anak kecil tarik. Nak, inilah dunia nak. Depa kata, ni cerita Luqman. Tak tahulah Luqman mana, Luqman Madinah ke, Bok Luqman ke, saya tak tahu. Depa kata cerita Luqman. Kita pun katalah cerita Luqman. Tak apa nak, jom nak. Hari ni nak kita jalan dua-dua. Jumpa pula marhalah yang keempat. Dia kata tengok manusia lah ni, la haula wala quwata illa billah. Ada kenderaan tak mau guna. Nak, inilah dunia nak. Luqman kata hang naik tak kena, aku naik tak kena, dua-dua ragas lagi tak kena, turun tak kena. Lagu ni nak, hang cari tali, kita ikat kaki, ikat tangan, kita bagi kalde naik atas kita pula. Kita tanggung kalde ni nak. Jalanlah mereka ni. Jumpa pula RNR yang kelima. Kan dia ada 7 perhentian. Kan ada 7 perhentian. Ini perhentian yang ke-7 lah ni. 7 perhentian. Ada tengok gambar tu? Era Fazira. Dia dengan siapa? Farid Kamil. Tu tak tengok lah. Banyaknya dosa aku, ya Allah. Semua ni tak tengok belakang. Kita usunglah kaldah ni nak, hang pegang kaki, ayah pegang tangan. Jumpalah perhentian yang ke-7. Apa dia kata? Tengok manusia ni punya tak cerdik, last kali kaldah naik atas depa. Luqman kata nak, inilah dunia nak. Kalau kita buat nak menarik perhatian orang, semua tak kena nak. Carilah perhatian Allah. Akhirnya jalan tepi sungai. Kaldir tu memerontak tengok ayak. Gamaknya dia lapar ayak kot, memerontak, kaki tangan kaldir tu terikat. Kaldir tu jatuh dalam sungai. Bila kaldir tu jatuh, kaki tangan terikat. Arwahlah. Bapak ni terjun masuk dalam sungai, nak selamat kaldir, dia terlupa. Dia tak tahu berenang. Anak tengok bapak lemah, anak terjun nak selamat bapak, anak pun tak kerti berenang, matilah kaldir dengan tuan-tuannya sekali. Itulah riwayat Luqmanul Hakim. Mana punya Luqman ni? Quran bagi tahu, walaqad ataina Luqmanal hikmah. Luqman ni bijaksana, duk pergi terjun dengan kaldir tu buta perut punya kerja. Itu bukan Luqman. Luqman itu adalah hikmah, bijaksana. Pendidikan dia kepada anak bukan pakai kaldir, tapi pakai aqidah. Ya bunayya la tusyrik billah. Ini Luqman yang sebenar. Dengan kaldir itu tak tahulah, carilah sendiri Luqman mana. Tapi at least moral of the story. Moral of the story apa dia? Pegang sunnah, jangan pandang kiri kanan. Go. Get ready. Macam orang nak lari kan? Orang tanya, are you ready man? Yes, I'm ready. Anytime kita ready. Bunyi aja semboyan, lari. 100 meter, 200 meter, lari. Tengah-tengah lari tak larat. Kita boleh berhenti, tapi baton tu bagi ke orang lain. Baton tak boleh jatuh ke bawah. Berguguran dah orang ikut sunnah ini, mayat dah ditanam di merata tempat, tapi sunnah akan dipasing satu tangan ke satu tangan, satu tangan ke satu tangan. Ibarat kata orang Melayu, apabila ada yang patah, apa dia? Patah akan tumbuh. Patah akan tumbuh. Hilang akan berganti. Ya. Tapi Piramli buat satu lagu, di mana kan ku cari ganti. Ya ikhwan, di mana kan ku cari ganti. Ini kalau tak silap gambar Sabariah dengan Kasim ni. Ya, Sabariah dengan Kasim. Bukan Sabariah dengan Epa, Sabariah dengan Kasim. Ya, di mana kan ku cari ganti serupa denganmu. Ya, fila, walaupun itu nyanyian ni lebih bernilai daripada Yahanana. Kenapa ya kawan? Nyanyian ini boleh dipusing makna dia kepada agama. Di mana aku cari ganti sunnah Nabi ku? Kalau dah tak ada sunnah Nabi, mana dia yang serupa dengan sunnah? Mana ada?
Yang mai tak serupa ikhwan, beling. Beling sungguh ikhwan. Nabi kata jangan, dia kata boleh. Nabi tak buat, dia buat. Nabi kata bid'ah sesat, dia kata bid'ah baik. Beling sungguh ikhwan. Karena itu ikhwatul iman, jangan ragu dengan kitab Allah, jangan ragu dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada soalan ikhwan? Dipimpin. Ya. Macam mana dia nak kita pimpin ke dia tanya soalan? Oh, dia ni muslimat. Sekali-sekala nak sembahyang. Oh, nak buat ramai-ramai lah. Dengan satu ustaz pimpin mereka lah, ustazah lah. Wallahu ta'ala alam, hanya Allah maha mengetahui. Ulama kita pernah meriwayatkan, riwayat-riwayat menyatakan sembahyang duha itu pernah dibuat dalam keadaan berjemaah, tetapi dia bukan ghalib. Maksudnya dia bukan kebiasaan. Dia dalam 23 tahun hayat Nabi sekali itu, jadi sekali itulah. Artinya kalau satu orang tu dia nak buat sembahyang duha, suami masalah, dia nak buat sembahyang duha di rumah, dia nak ajak anak dia, nak didik isteri dia, dia pun sembahyang di rumah, kita kata boleh. Tapi bukan ghalib, bukan apa, bukan dia agenda mingguan. Sekali-sekala aja cak nak sembahyang duha beramai-ramai, tak apa, sekali-sekala di atas nama litakdib, nak mengajak, cukup sekali tu aje lah. Lepas tu baki yang ada, dia bertanya soalan, kita ajaklah duha begini, sekali kita ajak dia ramai-ramai, ajak dia. Jadi kita semayang tak duha pun ikhwatul iman, lepas semayang kita zikir kuat-kuat, subhanallah subhanallah, boleh ikhwan. Bila kita nak ajak makmum kita, kita tengok budak-budak sekolah ni duk sebut tak betul, baca la ilaha illallahu, suruh dia ikut ramai-ramai, ikut ustaz baca, boleh ikhwan, tapi bukan ghalib, li ta'dib, untuk ajak. Lepas tu sagi sembahyang lain jalan macam biasa, zikir pelan-pelan lah. Nak jadikan dia sebagai amalan harian, hari cuti nak buat duha ramai-ramai, hari cuti nak buat sembahyang tasbih ramai-ramai, ini bukan daripada perjalanan Nabi dengan para sahabat. Tidak. Nak buat sembahyang duha, buat. Sekali je kita nak ajak orang macam mana bacaan-bacaan dia, buat lah. Buat lah. Kita orang pergi haji, mesti orang pergi haji, dia nak ajak orang tawaf, dia buat satu Kaabah replika letak depan dia ni. Lepas tu dia buat kerusuh mingguan, dia duk ajak, ni Hajar Aswad, yang ni rukun Yamani, ini rukun Iraqi, ini rukun Syami, macam mana kita nak alih bau kita, dia seorang-seorang duk tunjuk, dia duk pusing dekat tu, dia pusing main kat ni, tak apa, buat lah, pasal dia nak ajak. Tapi dia pergi buat yang perdana sebiji macam Kaabah asal, yang tu jangan cari masalah akidah dengan Tuhan. Yang ni semua kita kata ke orang haji, jangan duk pergi ikut lah. Jangan pergi ikut, ini satu mungkar. Sebab itu bukan proses ajak dah ikhwan, itu proses manasik pelaksanaan. Ajak ni yang tiap minggu ni duk ajak. Satu je Kaabah kecil kita buat replika, kita tunjuk ah. Tak mana dia, kita tunjuk ah. Ni kita pergi ambil 2 hari 2 malam, duduk satu tempat, buat Kaabah betul. Kaabah besar surau kita ni. Lepas tu semua pakai ihram, buat Safa, buat Marwah, panggil orang tawaf ramai-ramai, semua dia sebut labbaik Allahumma labbaik, semua sebut. Ini kita kata ini satu bid'ah dan mungkar dalam akidah. Walaupun satu dunia kata boleh, demi Allah kita tetap kata dia mungkar. Kita tak peduli apa orang nak kata. Sistem belajar lain, sistem mengamal lain ikhwan. Ajaklah orang.
Kita boleh ajak orang dengan cara kuat, dengan cara pelan. Ini ada riwayat daripada Ibnu Abbas, daripada hadis Al-Imam Al-Bukhari, menceritakan Nabi ajak sahabat wirid sembahyang. Nabi ajak semayang. Bahkan semayang tu Nabi ajak, Nabi tak ajak semayang luar semayang. Macam kita kan, ustaz berdiri, ni berdiri macam ni, ni tangan nak buat macam ni. Tak, Nabi ajak sahabat dalam sembahyang betul. Nabi naik di atas mimbar, badan Nabi menghadap ke arah kiblat, Nabi takbir, Allahu Akbar. Jemaah di ujung boleh tengok Nabi takbir. Nabi rokok atas mimbar, i'tidal atas mimbar. Nak sujud, Nabi turun daripada mimbar, Nabi sujud. Sahabat kata, kenapa pelik ya Rasulullah? Hadis ini riwayat daripada Ummu Salamah. Imam Syafi'i begitu seronok dengan hadis ni, dia ambil, dia simpan dalam Tetapi kebanyakan daripada solat Nabi, Nabi tak berdiri di atas mimbar. Tapi hari tu Nabi berdiri salat atas mimbar. Pasal apa? Nak ajak praktikal sembahyang pada umat. Sila buat. Tapi hari-hari duk buat lagu tu bukan ajak dah tu. Tu dah jadi habit. Bila zikir nak kena riau kuat-kuat. Bila zikir nak kena gantung mikrofon. Bila baca doa nak kena amin, amin. Sekali-sekala ajak orang tak apa. Tapi hari-hari kita berdoa, kita sendirilah tadah tangan minta pada Allah apa kita nak minta. Dengan suara yang rendah, dengan jiwa dan bahasa yang tadarruk, merendah diri, ya Allah, minta. Kita nak minta depan Allah Tuhan. Dan Allah tu Rabbul Alamin. Maka jangan jadikan habit lah. Jadi habit masalah. Wallahu a'lam. Bismillah. Kalau musafir selepas waktu subuh hari Jumaat, mereka diwajibkan solat Jumaat ataupun tidak boleh jamak pasal subuh dengan musafir pada hari Jumaat selepas itu. Ya, wallah. Ada tidak lama masalah. Ya. Wallahu ta'ala alam, hanya Allah Maha mengetahui. Seingat ustaz, kalau kita buka dalam kita tengok bab sembahyang jemaat, Imam Syafi'i memuatkan dalam bab jemaat itu perkataan Umar Al-Khattab dalam bab sembahyang jemaat, iaitu Imam Syafi'i bawa asar satu orang berkata kepada Umar Al-Khattab lepas sembahyang subuh, dia berkata pada dia bercakap di zaman Umar, dia bercakap macam ni. Dia kata, Allah sayang hari ni hari Jumaat lah. Dia kata lagu tu. Jadi Umar faham maksud dia, artinya dia nak musafir. Dia sayang hari ni hari Jumaat. Artinya yang menghalang dia safar itu pasal hari Jumaat lah. Pasal nak kena sembahyang Jumaat, nak kena tu kan. Dia kata pula lepas sembahyang subuh, sayang, dia kata hari ni Jumaat. Kalau hari Sabtu, lah ni juga nak keluar, lah ni juga, dia kata Umar Al-Khattab. Umar dalam riwayat tu, Umar kalih kepada dia, Umar perambat dia pergi. Umar kata, keluarlah ni juga. Apakah hari akan menghalang safar kamu? Kata Sayyidina Umar. Imam Asy-Syafi'i bawa riwayat ini untuk menyatakan tidak ada halangan safar pada hari Jumaat. Nak keluar. Kalau dalam kitab lama-lama, dia kata lepas sembahyang Jumaat, pasal nak kira 40 orang sembahyang Jumaat. Kita katakan tidak. Nak keluar awal ke, nak keluar lambat sikit ke, atas dia. Baik, dalam mazhab kita Asy-Syafi'i, orang musafir gugur sembahyang Jumaat, maka dia pakai highway, maka dia sembahyang apa? Dia sembahyang zuhur lah. Maka bila dia sembahyang zuhur, dia ambil sifat zuhur lah. Zuhur itu boleh dijamak dan boleh diqasarkan. Dia jalan lah. Dia pagi pakai highway, pergi mana pergi sini, dia hanya dengar azan dalam radio lah. Tapi kalau dia pakai jalan kampung, jalan-jalan dengar azan betul mai, maka afdal pada dia untuk sembahyang Jumaat. Kerana Quran kata, idza nudiya lis-salati, apabila diseru ke telinga kamu seruan sembahyang Jumaat, fas'au ila zikrillah, cepat-cepatlah pi. Quran kata lagu tu. Namun kata Imam Syafi'i, tetaplah sembahyang Jumaat untuk orang safar itu tidak wajib.
Tetapi ayat Quran kata berhentilah, sembahyanglah jemaah. Maka tidak ada halangan kita nak keluar safar. Al-Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari dalam bab safar, Imam Bukhari buka bab seolah-olah Al-Imam Al-Bukhari buka bab dia bersetuju sembahyang jemaat ini boleh dijamakkan. Kita boleh ambil asar, bawa ke jemaat, boleh buat qasar. Bab yang dia buka itu seolah-olah dia bersetuju. Jadi itu ada khilaf lah di kalangan para ulama kita. Sebahagian nanti kita baca dalam Bulughul Maram, pandangan tuan punya syarah kepada Subulus Salam, dia lebih berpandangan apa dia? Tidak ada riwayat Nabi jamak sembahyang jemaah dengan sembahyang zuhur. Dia punya pandangan sembahyang jemaah dengan asar. Tetapi Al-Imam Al-Bukhari membuka bab seolah-olah dia bersetuju jemaat itu boleh asar boleh dibawa kepada jemaah dengan jemaah takdim. Karena ada begitu, kita mengakuilah ini khilaf yang ada di sisi para fuqaha. Tapi jemaah tidak menghalang orang sembahyang berdasarkan asar Umar Al-Khattab. Untuk jemaah tidak menghalang orang safar berdasarkan asar Umar Al-Khattab tadi. Wallahu a'lam. Encik ada soalan ke? Alhamdulillah, summa alhamdulillah ikhwan, mudah-mudahan kita diberkati, kita dirahmati oleh Allah dunia sampai akhirat. Wa ila liqa. Pelajaran kita akan datang, kita akan berbincang panjang lagi insya-Allah ikhwan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Sallallahu ala Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.